makan nasi lemak? Lemak. Nasi lemak? Hmm. Nasi lemak? Lemak. Tapi diet lah. Guys, so hari ni hari Ahad, hari yang ke-9 vlogging, dan kita nak recap balik apakah saya punya progress, dan saya nak share sementara nak baru minum ni BCA ni. So saya nak bantu BCA ni. Tadi saya baru minum pre-workout, so korang yang dah follow saya, korang tahulah pre-workout apa saya ambil sekarang. Dan just nak recap dalam video ni, saya nak cerita sikit apa 3 benda yang saya rasa kalau saya boleh ulang balik 10 tahun ke belakang, benda yang akan mempercepatkan progres korang. Sebab ada orang tanya, bro, berapa lama nak buat badan semua kan? Jadi jawapan dia, kalau korang jaga 3 benda ni, InsyaAllah badan korang saya rasa setahun pun badan korang akan jadi cantik gila. Okay. Yang pertama, mistake saya pertama dulu, masa saya baru start gym, yang pertama adalah saya tak tahu training program yang betul. Iaitu apa yang berlaku adalah saya pergi gym, saya buat semua mesin. So A, B, C, D, E, F, G, semua mesin tu kita buat 1-2 set. So kita tak faham cara rep, kita tak faham set, kita tak faham cara nak tentukan berat. So benda ni akan buat korang punya training tu jadi sebenarnya tak optimal tau. Korang macam membazir waktu je pergi gym, lepas tu korang tak tahu cara nak recover. So yang pertama adalah korang kena faham training program. Zaman dulu mana ada YouTube macam ni, tak banyak orang share. Kalau siapa yang dah lama, korang tahulah zaman dulu mungkin ada Scooby, Twin Muscle Workout. Zaman sekarang mungkin dah berlambat gila, Athlean-X banyak gila lah. Trainer-trainer yang share cara workout program yang korang boleh dapatkan daripada Google. Kalau dulu korang kena keluarkan duit, kena beli magazine Men's Health semua, dan habis seminggu tu mungkin RM20 lah korang nak beli magazine kan. Itu pun saya tak faham cara nak ikut cara yang betul. So sekarang korang beruntung sebab banyak YouTuber Malaysia pun diorang dah start buat YouTube kan untuk korang follow. Yang kedua, saya rasa yang pertama korang kena betulkan training program. Yang kedua adalah bab supplementation. Saya faham kalau macam korang yang baru nak start, korang excited bodybuilding, suplemen. Okay, suplemen betul. Suplemen memang membantu sebenarnya. Tapi suplemen bukan segala-galanya. Okay, suplemen ni adalah boleh saya katakan 5 ke 10% lah. So kalau macam suplemen ni 5 ke 10%, korang kena betulkan dulu benda yang paling penting, iaitu macronutrients korang, pemakanan korang. Pemakanan 95% dalam bina badan ni. Lagi 5% adalah suplemen dan juga training. So pemakanan ni adalah kunci dia. Lagi cepat korang faham, lagi cepat korang nak belajar bab pemakanan ni, lagi-lagi bab kalori, lagi korang akan cepat. Okay, so bab yang kedua adalah terlalu dependent kepada suplemen. So masa awal-awal dulu saya memang try macam-macam jenis suplemen. Korang namakan je jenis-jenis pil, semua saya dah pernah try. Sebab tu saya tahu banyak suplemen yang BS lah, ataupun suplemen yang betul-betul sebenarnya tak semua suplemen membantu. Ada suplemen yang just marketing hype je. Ada suplemen yang memang betul-betul membantu. So kalau korang nak tahu bab-bab tu, korang kena subscribe lah channel ni, sebab saya banyak ulas juga bab suplemen supaya korang tak bazir duit. Okey, yang ketiga adalah bab pemakanan. Bab pemakanan itu tentang kalori. Lagi cepat korang faham tentang kalori, lagi cepat korang akan improve badan korang. Okay, lagi cepat korang akan improve. Bab kalori korang tolong tengok video ni kalau belum tengok lagi. Kalau tak faham kalori tu apa, tengok video ni. Kalau tak faham juga bacalah apa-apa dekat Google, apa tu kalori, cara nak kira kalori. Kalau tak tahu nak kira kalori, malas korang nak start something, tengok video yang saya pernah share juga, iaitu untuk orang yang malas nak kira kalori, korang start dulu macam tu. Okay? So bab pemakanan, 3 benda ni, okay, iaitu yang pertama adalah training, yang kedua adalah tentang supplementation. Jangan anggap suplemen ni segala-galanya. Sebab apa? Saya tak suka tahu ada setengah budak kan baru start, dia terlalu fokus suplemen sampai dia fokus protein intake betul, tapi dia fokus pada whey protein je, dia tak fokus pada pemakanan. Korang kena fokus makanan. So bila badan ni, sebenarnya kalau korang just nak badan fitness model, korang tak perlukan bajet yang besar, makan tak payah banyak pun macam bodybuilder. Korang makan 3-4 kali pun dah okey, 3 kali pun dah okey sebenarnya. Okey, yang ketiga adalah tentang pemakanan, iaitu supplementation. Okey, macronutrients, macros korang, iaitu cara kiraan kalori. Lagi cepat korang tahu cara nak kira kalori, belajar dulu, ambil masa kan, tak apa. Tapi lagi cepat badan korang akan berubah. Betul-betul, lagi cepat. Okey, itu je kunci dia.
Dan keempat adalah konsisten. Okay, konsisten adalah benda yang paling penting. Trust the process. Korang mungkin akan nampak hari pertama badan korang macam tak berubah, tapi nanti lepas hari ke-30, hari ke-90, kalau korang ambil gambar day 1 dengan dia, nanti korang akan nampak badan korang banyak gila berubah. Okay, so korang kena konsisten. Okay guys, cukup celoteh pagi ni. Cukup celoteh pagi ni. Sekarang saya nak buat BCA. Okay bro, kenapa banyak sangat minum suplemen? Sebenarnya saya tak minum banyak suplemen. Saya ada banyak jenis suplemen kat rumah ni, tapi semuanya kategori yang sama. Contohnya saya ada 5-6 jenis protein kan. Tapi sebab saya ada banyak protein tu, sebab saya buat review untuk korang kat video kat sini, sebab tu saya ada banyak. Sebenarnya saya pakai suplemen basic je. Pre-workout, protein dan juga kreatin. Okay, yang ini sebab saya dapat, saya pakai lah. Kalau tak dapat, saya tak pakai. Okay, sebab saya dapat, kita pakai lah. Takkan nak buang pula. So, suplemen, simple je. Whey protein, okay. Pre-workout, untuk orang yang dah lama workout, kalau korang busy. Kalau korang baru nak start, muda-muda lagi, tak payahlah pakai pre-workout. Korang tak perlukan extra energy, just minum coffee saja. Yang ketiga adalah kreatin. Okay. So, siapa yang rasa susah sangat nak beli suplemen murah, extend hari ni last day, okay, RM64 Shred Solid Protein. Lepas tu kita akan kembali ke normal price. Yang ini memang limited edition daripada Belgium. Kalau korang dapatkan, link kat bawah. Yang kedua adalah, kalau korang tak ada masalah bab makan, tak payah beli protein, korang beli kreatin. Okay, beli kreatin. Kreatin murah dan dia tahan lama. Yang ketiga, kalau korang jenis yang busy, ada anak, lepas tu dah lama workout, perlukan extra energy, dan boleh try invest dekat pre-workout. Tapi pre-workout ni sangat-sangat optional. Okay, sangat-sangat optional. Cuma saya sangat perlukan pre-workout sebab saya banyak bergerak dan perlukan energy. Dan jom guys, kita nak workout. Okay, untuk MMX, BCA Amino Shred. Okay, Amino Shred ni daripada Nutrition Pro. Korang boleh dapatkan daripada Nutrition Pro. Korang boleh dapatkan daripada diorang. Untuk ni, apakah fungsi dia? Lagi-lagi kalau korang macam dalam keadaan carbs deplete ataupun korang diet low carbs, korang perlukan intensif recovery untuk bantu recovery, dan extra BCA mungkin membantu korang dari segi recovery. Tapi kalau korang just train biasa, korang tak perlu. Macam saya, sebab sekarang saya dalam moment iaitu mengurangkan carbs, badan saya agak cepat letih, cepat penat nak optimiskan recovery. So saya ambil BCA ni lah. So guys, jom start. Pemenang giveaway hari tu masih tak claim lagi hadiah. So tolong claim dalam 24 jam ni. Kalau masih tak claim, saya akan bagi kepada orang lain. Saya akan pilih seorang lagi pemenang giveaway. Sebab apa? Memang saya nak bagi hadiah ni kepada orang yang aktif lah, juga interaktif. So lagi satu guys, saya nak mengalihkan rezeki ni. Saya dapat daripada Nutrition Pro kan, hari tu unboxing. Hantar banyak gila accessories, workout accessories. Antaranya yang ini adalah glove. Korang boleh pakai glove ni untuk workout. So korang boleh pakai ni. So ni ada glove. Dan dalam masa sama dia ada wrist support juga kat sini. Dia ada wrist support juga kat sini. So saya nak bagi kepada salah seorang lah yang bertuah pada ujung video ni. So stay tune. Glove untuk korang seorang. Saya bagi seorang. So ni Carl's Jr. Superstar Burger. Ni kalau korang tengok saiz dia besar gila. Ada 940 calories. Saya akan letak nutritional values kat sini. 940 calories. Dan fat dia sangat tinggi, iaitu 57 gram fat. So video kali ni saya just nak explain pasal saya tengok ada YouTuber yang promote
untuk makan benda-benda fast food dalam diet, saya tahu itu adalah benda approach yang boleh dalam flexible diet. Tapi untuk ajar orang selalu makan fast food setiap hari, maksudnya ada faktor kesihatan lain yang kita kena ambil kira. Kalau korang nak makan macam ni, seminggu sekali okey lah, seminggu 2-3 kali okey. Tapi kalau setiap hari makan fast food, pagi fast food, tengah hari fast food, dan benda tu memang still badan korang boleh jadi, tapi masalahnya dalaman korang, nama pun fitness. So bina badan, kalau kesihatan pun korang merisikokan, saya rasa macam tak berbaloi lah. Tapi just nak tunjuk korang, contoh macam ni 940 kalori, satu meal saja dengan fat 57 gram, fat dia terlalu tinggi. Okay, so macam misal contoh saya punya daily harian fat saya 90 gram. So kalau dah ni 57 gram, bermaksud saya punya baki meal lain nanti, saya kena make sure makanan saya tu fat saya kurang. So itu adalah kelemahan bila kita banyak makan fast food lah. So fast food ni boleh, tapi bukan selalu. So just tunjuk korang, contoh macam ni 57 gram fat, saya boleh still adjust dekat bahagian karbohidrat dan protein. Maksudnya saya upkan protein, kurangkan carbs. Nanti maksudnya balance kalori saya akan ambil daripada protein. Nak make sure saya still dalam lean punya macros hari ni. So hari ni just untuk tunjuk korang, iaitu Carl's Jr. punya Superstar. Yang ini saya remove dia punya tomato. Okay, dalam ni dia ada bagi 2 patty dengan cheese. Kita akan pakai chili sauce tu. Okay, saya rasa kalau macam budak-budak yang baru nak start kan, korang kalau tengok macam jenis orang YouTuber yang buat video makanan macam ni setiap hari, korang senang dipanggil sebagai dirty diet lah. So dirty diet ni korang cenderung untuk senang terlajak gemuk, lagi-lagi kalau korang tak alert bahagian calories. Bismillahirrahmanirrahim. Saya start buat carb cycle, iaitu hari first day high carbs, second day low carbs, third day very low carbs. Okay, so first high carbs, lepas tu meat, lepas tu low, hari ketiga low. So kita rotate macam tu. Hari yang macam intense macam hari back day ke ataupun leg day, dan hari tu adalah high carbs. Kalau hari yang macam tak intense macam chest macam tu mid carb, dan rest day selalunya very low carbs lah. Untuk orang yang ada masalah makan sayur, saya nak tunjuk cara yang paling senang yang korang boleh dapatkan intake harian sayur korang. So stay tuned. Alright, so ni paling simple nak tunjuk korang macam mana nak dapatkan sayur harian korang. Korang boleh dapatkan guna bayam, boleh. Korang nak guna apa-apa sayur lah, brokoli pun boleh. Ada juga orang buat resepi ni. So ini benda yang simple yang korang boleh ambil at least sehari sekali lah sekurang-kurangnya, ataupun sehari 2 kali. So yang ini saya nak guna, yang pertama adalah apple hijau. Okay, so apple hijau ni kita akan potong dulu. So apple hijau bahan yang pertama. Yang kedua adalah sayur favourite korang. Korang nak guna sayur celery. Okay, sayur celery bagus sebab dia diuretic, maksudnya dia kurangkan buang air dalam badan korang. Air yang berlebihan kalau korang ada puffy muka tu kan. So masukkan celery dalam diet korang. Kalau korang lepas makan makanan bersodium, celery. So dia sama macam caffeine. So yang ini nak bagi lagi sedap, senjata rahsia yang saya selalu guna dalam menu diet. So yang ni sebab korang nak blend juga benda ni. Yang kedua kita akan pakai segenggam. Okay, segenggam ni masukkan dalam ni. Dia rasa manis-manis sikit. Tak banyak, sikit je. So guys, ni lah dia korang punya shake sayur, vegetable shake. Korang akan dapat korang punya strong greens dalam ni, okay? Korang punya vitamin C dan minerals yang lain-lain dalam satu shake. Simple je, korang teguk, tak payah nak makan-makan. Senang. Lepas tu perut korang tak payah susah buat kerja susah-susah untuk digest benda ni sebab korang dah blend. Okay, lagi senang untuk digestion. Rasa macam minum air apple hijau lah. Kalau korang nak try, korang try. Lepas tu korang komen apa pendapat korang. Kalau korang ada tweak recipe sikit, tambah celery ke, boleh. Korang tambah orange boleh. Sesuaikan dengan cara diet korang sendiri. Cuba try.